Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fazina binti Zainuddin, nombor matrik J46176. Hai, saya Izlina binti Ismail, nombor matrik J46128. Hai, nama saya Tinagara Naidu, Pabu Naidu, matrik number J46162, program BSPMP. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk pendatang asing dan kesannya terhadap peradaban masyarakat Malaysia. So, adik kumpulan kami seperti yang kami telah nyatakan tadi. Untuk bab pengenalan, di dalam bahasa Melayu, perkataan peradaban sering dikaitkan dengan istilah tamadun. Peradaban dari kata bahasa adalah beradab, bererti tingkah laku serta tutur kata yang halus, sopan, budi bahasa, budi pekerti yang halus. Kesopanan, menurut Dewan Bahasa edisi keempat, peradaban ialah serta tingkat kemajuan pada kemajuan jasmani dan rohani. Lebih dengan erti kata lain, peradaban tu macam beradabnya budak tu. So dalam katanya sopan lah. Dan pekerja asing pula boleh dikategorikan kepada tiga, iaitu pekerja yang profesional, kontrak dan pekerja tanpa izin. Pekerja profesional adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan terlatih, dan kebiasaannya mereka juga dikenali sebagai expatriate. Maksudnya orang yang dibawa masuk ke daerah Malaysia untuk digunakan mahir kepakarannya. Lepas tu pekerja kontrak adalah mereka yang tidak mempunyai kemahiran atau separuh mahir, di mana tempoh berada di sesebuah negara adalah terhad, iaitu bergantung kepada jangka masa yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu macam contoh pekerja buruh asing untuk membuat pembinaan. Dan akhir sekali ialah pekerja asing tanpa izin, adalah mereka yang memasuki sesebuah negara secara tidak sah atau telah tinggal melebihi tempoh masa yang ditetapkan. So, Jabatan Perangkaan di Malaysia menganggarkan sejumlah warga asing yang tinggal secara sah di negara ini pada tahun 2016 adalah sekitar 3.3 juta, berbanding dengan nisbah 10% penduduk Malaysia yang berketurunan India yang hanya sekitar 8% je. So di samping itu, dasar kerajaan yang membuka pelaburan daripada luar negara memberi layanan dan kemudahan kepada pelabur asing untuk melabur. So bila pelabur datang, pembangunan akan meningkat. So obviously kerajaan akan memerlukan tenaga buruh yang banyak. So kemudian masalah kajian. So ekonomi Malaysia kebelakangan ini berkembang dengan pesat. So macam yang saya katakan tadi, bila ekonomi dah maju, so pembangunan akan mula meningkat. So wujudlah masalah kekurangan tenaga kerja. Bila kurangnya tenaga kerja, so kita akan import pekerja asing daripada luar negara untuk bekerja di Malaysia. So justru itu kajian yang lebih mendalam mengenai pendatang asing dan kesannya terhadap peradaban masyarakat Malaysia telah dilaksanakan. So objektif kajian bagi kumpulan kami ialah mengkaji mengenai pendatang asing, kesannya terhadap peradaban masyarakat Malaysia serta mengkaji persepsi masyarakat terhadap pendatang. So metodologi kajian, reka bentuk kajian ini berbentuk kajian tinjauan. So kajian ini untuk mengenal pasti mengenai pendatang asing dan kesan terhadap peradaban masyarakat di Malaysia. Sampel dan instrumen, kami telah menggunakan Google Form untuk membolehkan semua lapisan masyarakat untuk menjawab borang soal sidik. Seterusnya. Next slide. Untuk yang kajian sorotan literature, kajian penyelidik ada 3. So kajian yang pertama, penyelidik daripada Hamzah dan Daud tahun 2018. So dapatan hasil kajian penyelidik mendapati pekerja warga asing menyumbangkan banyak manfaat dalam proses pembangunan negara Malaysia dalam pelbagai sektor. Namun begitu, populasi mereka yang semakin mencecah jutaan orang turut mengganggu keharmonian masyarakat tempatan serta ekonomi. Dari pakar penyelidik dari Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, kajian pada tahun 2014 mengkaji senario
perubahan kependudukan negara, dan hasil tinjauan tersebut dilakukan di Sabah, mendapati jumlah warga asing di Sabah adalah lebih tinggi berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. So pendidik juga turut tidak menafikan sumbangan pekerja asing dalam pertumbuhan ekonomi. Namun dari aspek negatif, lambakan warga asing berlakunya faktor pengucupan peluang pekerjaan dan ekonomi dalam kalangan penduduk tempatan. Pendidik juga turut mendapati bahawa bilangan pekerja warga asing yang ramai ini turut memberi kesan kepada penduduk tempatan dalam aspek ekonomi, keselamatan, pendidikan, kesihatan, sosialisasi dan politik di Sabah. Pendidik kajian yang ketiga dari LPPKN juga tahun 2001 membuat kajian di Mukim, mendapati bahawa lebih 70% responden penduduk tempatan mengatakan bahawa pendatang asing memilih Malaysia kerana wujudnya peluang ekonomi dan ikatan kekeluargaan dengan rakyat tempatan. Selain daripada itu, keadaan politik negara yang stabil turut menjadi punca penaikan pendatang asing ke Malaysia. Hasil kajian turut mendapati dari segi aspek keselamatan hampir 70% kes-kes kecurian dan jenayah telah berlaku di kawasan kajian seperti mencuri, motosikal, samun dan rompak. Okey, seterusnya saya pas pada Tinagaran untuk penjelasan analisa kajian lah. Okey, analisa kajian terdapat 20 responden daripada soal didik. So yang itu 60% adalah perempuan dan 40% adalah lelaki. So 60 equal berpersamaan 12 responden dan 40% persamaan 8 responden lelaki. So ini manakala antara kedua-dua lelaki dengan perempuan yang ramai yang menjawab soal selidik adalah yang perempuan. So next adalah kadar jenayah. So kadar jenayah adalah terdapat 9 responden yang bersamaan 45% telah memilih jawapan sangat setuju dan kehadiran pendatang asing menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kadar jenayah, manakala seramai 6 responden 30% telah memilih jawapan setuju dan baki 5 responden memilih neutral. So next. So analisa kajian identifikasi, ada 7 responden memilih sangat setuju bagi bertembungan budaya mungkin membawa kepada kelemahan identifikasi etnik sedia ada. Seterusnya, 5 responden hanya setuju dengan pernyataan tersebut. Manakala 4 responden telah memilih neutral dan baki 4 responden memilih tidak setuju. So next. Okay, peluang pekerjaan. So ini merujuk pada peratus bagi lambakan peluang pekerjaan untuk pendatang asing berdasarkan peratus di atas sebanyak 35% persamaan 7 responden telah setuju bahawa pendatang asing mempunyai peluang pekerjaan yang banyak. Selain itu, 25 responden telah memilih sangat setuju bagi pernyataan tersebut, manakala pilihan neutral sangat tidak setuju mempunyai peratusan yang sama iaitu 15% bersamaan 3 responden. Akhirnya baki 10%, 2 responden tidak setuju dengan pernyataan di atas. Okay, untuk kesimpulan, kita dapati lambakan pendatang asing diakui dapat membantu negara bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh, malah turut membantu mencapai kadar pertumbuhan ekonomi negara. Namun begitu, kehadiran pendatang asing juga mewujudkan pelbagai implikasi sosial, kewangan dan keselamatan negara. So, dah harap kerajaan Malaysia masih belum terjawab untuk menangani isu ini dengan tindakan yang komprehensif
demi mendukung kedaulatan negara di samping mengekalkan nilai kemanusiaan sejagat. So setakat ini saja untuk kumpulan 1 bagi sesi pembentangan tajuk Taman mini projek tesis pada kali ini. So terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.